belacan, kita bakar, buat sambal belacan, kita makan, kita cuci dengan sabun, bau belacan. Kuatnya bau belacan. Kan? Itu macam-macam jenis belacan lah. Kuat. Erti kata lain kuat. Kena cari limau kasturi, limau nipis ke, duk sapu dengan limau. Baulah hilang sikit-sikit. Bagaimana kalau belacan dekat hidung? Nak ceritanya, dia rasa lebih senang dengan belacan kat hidung daripada bau bangkai. Bagaimana kalau bangkai itu kita? Bagaimana kalau bangkai itu melekat pada kita? Itulah umpamanya dosa-dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaka wa abka wa amata wa ahya wa as'ada wa ashqa wa adalla wa hada. والذي أنزل القرآن على خاتم الأنبياء والمرسلين فرفع به أقواما ووضع به آخرين فمن اتبع هداه كان من السعداء ومن أعرض عنه كان من الأشقياء صلوات الله وسلامه على سائر الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين والمجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين أما بعد اللهم أصلح قلوبنا وعزل عيوبنا وتولنا بالحسنى وزينا بالتقوى واجمع لنا خير الآخرة والأولى warzuqna ta'ataka ma amqaitana. Wahai Allah, perelokkan hati kami, cabutkan keaiban dari diri kami, dorongkan kami pada jalan-jalan kebaikan, hiaskan hati kami dengan ketakwaan, himpunkan bagi kami kebaikan akhirat dan dunia, rezekikan kepada kami ketaatan kepadamu selagi mana kami hidup menumpang di atas muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati lagi saya kasihi sahabat dan sahabiah, para ustaz, alim ulama, seluruh muslimin muslimat dan sahabat-sahabat yang bukan Islam bersama dengan kita. Mudah-mudahan diberikan ketenteraman, kesihatan, kebaikan. Pertama, saya mohon jutaan kemaafan sebab tak dapat nak bersiaran sekian lama. Pertama, kerana faktor kesihatan. Yang kedua, kerana kesibukan, masa sentiasa dalam keadaan bergerak, masa yang tidak menentu. Sebab itu saya selalu menyebutkan betapa pentingnya kita menghargai beberapa perkara sebelum perkara ini luput dari hidup kita. Sebab itu Nabi berpesan, muda sebelum tua. Sebelum kita tua, susah nak beribadah, susah kita nak melakukan ketaatan, kita ambil masa muda. Kerana masa muda ini merupakan pantulan daripada yang membawa kepada kehidupan muda kita, membawa kepada tua kita. Yakinlah bahawa orang-orang tua yang istiqamah dengan Islam dalam ibadahnya merupakan orang-orang muda yang dahulunya istiqamah ketika mudanya. Yang kedua, cara ringkas, iaitu berduit, kaya sebelum miskin. Maksudnya ketika kita ada duit sikit, kita gunakanlah. Nabi sebut, ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Maknanya takutlah kamu dengan neraka itu walaupun dengan separuh daripada tamar. Tamar yang kecil begini, tamar, bukan tamar besar gini ke macam ni? Macam ni. Tamar yang kecil ini dibelah dua untuk tujuan sedekah. Maknanya paling rendah sekali, paling tak berdaya kita. Separuh tamar tu kita sedekahkan. Mudah-mudahan dengan peluang yang Allah berikan itu dapat membawa kita ke syurganya. Kena ingat. Yang ketiga, masa lapang kita. Sebelum datang masa sibuk.
Ramai orang sebut, nantilah pergi masjid, nantilah pergi surau, nanti, habis lockdown. Nanti, habis tutup semua. Nanti, mati kita. Nak sebutnya masa-masa itu dia ada masa-masa yang Allah berikan pada kita untuk kita rebut. Ketika mana kita ada sedikit masa ini, kita duduk dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menadah kita membaca Al-Quran, berzikir, bersolat, solat-solat yang tak pernah buat, kita buat. Solat-solat yang kita buat sikit dulu, kita buat banyak. Kan? Ini masa lapang kita. Dan yang keempatnya iaitu masa sehat kita. Masa sakit pergerakan kita terhad. Kadang-kadang untuk beribadah itu dia memerlukan kepada kesihatan dan tubuh badan fizikal yang kuat. Contoh dalam ibadah korban, dalam ibadah haji umrah contoh. Nak sa'i, nak tawaf bukan kerja mudah. Dia perlu kepada kekuatan. Sebab itu ketika kita sihat, kita lakukanlah. Orang-orang yang sentiasa mengambil peluang. Yang terakhir Nabi pesan, iaitu hidup sebelum mati. Hayat tak qabla mautik, iaitu hidup sebelum mati. Dalam keadaan apa? Dalam peluang-peluang akan tamat. Sebab itu peluang sehat, peluang kaya, peluang lapang, peluang muda semua akan berakhir bila mati. Sebab tu mati itu kemuncak. Makunta minhu tahid. Yang mana kamu dahulu ni meragui. Kamu tak percaya mati. Tiba-tiba kamu mati. Dalam keadaan bila mati, penyesalan itu akan terkeluar daripada diri kita. Sebab tu ramai yang mengeluh. Nak hidup balik. La'ali a'malu salihah fima taraktu. Ya Allah, balikkan aku kat dunia, ya Allah. Qala rabbi rji'uni la'ali a'malu salihah fima taraktu. Balikkan aku semula kat dunia, ya Allah. Aku nak beramal dengan amal yang saleh yang dulu aku tinggalkan. Ada yang menyesal sebab dia tidak bersolat. Ada yang menyesal sebab dia tidak membaca Al-Quran. Ada yang menyesal sebab dia tidak menutup aurat. Ada yang menyesal sebab tidak bersedekah. Allah sebut, "Lau akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun minas salihin." Wahai Allah, kalau kau balikkan aku semula kat dunia, ya Allah, aku nak bersedekah, ya Allah. Mudah-mudahan aku dapat bersedekah, ya Allah. Aku dah yakin. Ini ialah benda-benda yang terkeluar perasaan, kata-kata, keluhan, luahan daripada diri orang-orang yang sudah menyesal. Saya suka mengulang bahawa menyesal itu dia berlaku di ujung daripada kehidupan. Menyesal dia datang di akhir daripada rancangan. Menyesal itu datang di akhir daripada kehidupan kita. Sebab tu menyesal ini tidak pernah berlaku penyesalan itu di awal daripada kehidupan. Kadang-kadang dia mengambil masa 60 tahun kemuncak hidup dia sebelum mati, dia dalam keadaan menyesal. Bila mana amalnya tidak banyak, bila mana taubatnya Allah tidak terima, bila mana di hadapannya ialah api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat, panjang-panjangkanlah program kita ini. Saya cuba untuk menghabiskan 2 kitab. Kita tertangguh suratul Hasyr, baru ayat 2, ayat 3. Dan kita buka hari itu. Muhasabah jiwa. Cuma saya tidak berapa sihat dalam beberapa minggu ini. Dan kita henti terkejap. Dan saya nak habiskan hadis yang kita buka hari itu, tanda-tanda kecelakaan ada 4. Kita dah bincang 1 perbincangan. Kemudian insya-Allah saya ada 1 kitab lagi, beberapa kitab sebenarnya. Dalam tempoh online ini tak boleh nak menjanji jauh banyak sangat sebab masa kita tu sangat terhad dan kita bergerak begitu laju dalam kerja-kerja menyantuni ummah, menyelamatkan ummah dalam NGO Geng Ustaz. Saya pun balik daripada Kedah menziarahi dalam kempen penerangan jom vaksin bersama tuan-tuan guru, tok-tok guru kita negeri Lapang Padi selama 3 hari. Dan insya-Allah hari Jumaat ini kita akan ke pedalaman Kelantan. Kita akan buat vaksinasi, suntikan vaksinasi di masjid. Paling tidak 400 penduduk kampung kita akan buat di masjid insya-Allah. Di pedalaman kita akan masuk dengan 4-wheel drive. Kita akan masuk jauh ke pedalaman mengambil masa sejam setengah. Kita akan masuk insya-Allah. Dan kita nak sambung lagi pada hari ini
Iaitu yang disebutkan dalam kitab Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Battani. Ini bukan Imam An-Nawawi Suria itu, daripada negeri Syam. Itu Imam An-Nawawi Al-Hadis 40, Riyadhus Salihin. Itu dia penulis dia di negeri Syam. Yang ini Imam An-Nawawi Al-Battani daripada Bantam, daripada Jawa Barat. Ulama yang lahirnya pada tahun 1875 Masihi di sebuah kampung bernama kampung Tanara di Banten. Di Banten. Di mana Banten? Di Jawa Barat. Jadi yang pertama kita dah bincangkan. Apa tu tanda kecelakaan yang pertama? Nisyanu dhunubil madiyah. Nisyanu dhunubil madiyah wahia indallahi mahfuzatun. Dan pertama sekali bahawa tanda kecelakaan bila mana kita lupa kepada dosa yang telah lalu. Sedangkan dosa itu telah disimpan dengan begitu baik oleh Allah. Contoh, kita duduk sekarang pagi ni dalam keadaan kita ni lupa. Kita pernah berdosa dengan mak ayah kita, kita pernah berdosa dengan Tuhan kita 40, 50, 60 tahun yang lampau. Tetapi dosa tersebut masih disimpan dengan begitu baik oleh Allah. Seolah-olah benda tu macam baru berlaku semalam je. Seolah-olah benda tu macam baru berlaku semalam. Dan sebab itu bila mana dibentangkan besok dosa-dosa kita di mahsyar, ketika dihisab, kita pun tak pernah terfikir dosa tersebut. Dan dosa tersebut begitu banyak. Dalam keadaan kita tak ambil tahu dosa tersebut. Sehingga rasa malunya kita di hadapan Allah, para malaikat dan juga manusia seluruhnya yang dihimpun daripada Nabi Adam alaihissalam sampailah hari kiamat dihimpunkan, dibentangkan dalam skrin gergasi, kemudian bila dibentangkan, apa terjadi? Kita menyebut Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Wahai Allah, kami dah tengok, kami dah dengar, kami dah yakin. Balikkan semula kami kat dunia. Kami nak buat amal yang soleh. Sahabat-sahabat, ulama dalam menafsirkan surah As-Sajdah ini, belum lagi jatuh hukuman. Belum jatuh hukuman, masuk neraka berapa lama, masuk neraka yang mana, pintu yang mana. Belum. Baru rasa malu di hadapan Allah dan seluruh makhluk, lalu hancur luluh mukanya menjadi debu-debu yang halus. Hancur akibat daripada rasa malu. Dalam keadaan kita hari ini, yang kita rasa tenang hari ini sebenarnya Allah tutup aib kita. Kita ni ada aib. Tetapi aib kita tu tak nampak sebab Allah tutupkan. Sebab tu kalau kita nak menceritakan aib orang, aib kita terlalu banyak. Sebab itu kita ni, kalaulah kita umpamakan dosa dan maksiat yang kita buat itu seperti bangkai, sahabat-sahabat, seperti bangkai yang busuk, lalu nescaya tidak ada seorang pun yang mampu menghidu bau busuk badannya. Kerana badannya ialah bangkai yang melekat pada dirinya. Sebab itu kita siang ikan. Bila siang ikan, ambil sisa-sisa kepala ikan tu masuk dalam plastik. Lepas tu tutup lagi satu plastik, tutup lagi satu plastik, tutup lagi satu plastik. Kita ambil surat khabar, kita bungkus, tutup lagi dengan satu plastik. Sepatutnya esok hari Khamis ada lori sampah datang ambil sampah. Sebabkan cuti, 3 hari tak datang. Lalu sampah itu jadi busuk. Itu baru kepala ikan. Bangkai kepala ikan. Busuk bukan kepalang. Apatah lagi kalau bangkai yang lain. Yang mana bangkai tersebut bukan dalam tong sampah. Bukan letak dalam surat khabar dibungkus dalam beberapa lapisan plastik. Tetapi bangkai ini, bangkai yang melekat pada badan kita. Sebab itu sahabat saya, subhanallah, sahabat-sahabat ni pengalaman, sahabat-sahabat cerita.
And orang-orang yang mati wa na'udzubillah, mati tenggelam dah 3 hari, dah 5 hari busuk, mati bangkai-bangkai ataupun mayat manusia. Kalau ayam pun busuk bangkainya, apatah lagi manusia. Ayam makan jagung, ayam dia makan dedak, berbusuk bau badan. Bagaimana manusia yang makan ayam, yang makan kambing, yang makan daging, yang makan ikan, yang macam apa-apa lagi, tambah lagi benda yang diharamkan oleh Allah, bertambah busuk. Macam mana mayat dah 7 hari? Kan? Macam mana sahabat-sahabat nak menguruskan? Ini cabaran-cabaran. Sahabat-sahabat yang mana sahabat-sahabat kita yang memandikan jenazah. Pihak-pihak pegawai polis yang angkat jenazah bagi kes bunuh, kes hilang, jumpa kat air, jumpa kat sungai, kat lombong, kat laut. Sehingga kan sahabat saya ni, dia cerita pengalaman dia, cara macam mana, kenapa ketika angkat jenazah itu, mayat itu, dia tak tahu, buat tak tahu je. Dia tak muntah ke apa. Apa petua dia? Tahu petua dia apa? Petua dia ambil belacan, letak kat sapu kat hidung. Belacan yang busuk tu, kita kan makan sambal belacan. Bukan belacan. Belacan kita bakar, buat sambal belacan. Kita makan, kita cuci dengan sabun, bau belacan. Kuatnya bau belacan. Kan? Itu macam-macam jenis belacan lah. Kuat. Erti kata lain kuat. Kena cari limau kasturi, limau nipis ke, duk sapu dengan limau. Baulah hilang sikit-sikit. Bagaimana kalau belacan dekat hidung? Nak ceritanya, dia rasa lebih senang dengan belacan kat hidung daripada bau bangkai. Bagaimana kalau bangkai itu kita? Bagaimana kalau bangkai itu melekat pada kita? Itulah umpamanya dosa-dosa kita dalam keadaan kalau dosa itu melekat pada kita. Dan sebab tu orang yang beriman, dia tak boleh duduk lama dengan dosa. Bukan saja dosa itu racun yang membunuh, untuk dia dan segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu dalam isu hari ini PKP ni, kan orang-orang telefon saya menangis-nangis. Ini orang-orang baik, orang masjid. Menangis sebab apa? Ustaz tak dapat nak kuliah lagi kat masjid. Ustaz rindu nak balik masjid. Ustaz rindu kuliah. Ustaz rindu. Menangis-nangis ni bukan main-main. Nak sebutnya orang-orang yang beriman dia takut. Apa mereka kata? Ustaz, kenapa Allah uji macam ni? Ustaz, apa dosa kita? Ustaz, apa dosa kita? Dan sebab itu orang-orang yang muhasabah diri dia dari dosa, bila dia mengenang dosa, air mata dia mengalir. Ini akibat dosa. Sebab apa? Maksiat ini, Tok Guru kata dosa. Sebab itu kita ni kadang-kadang taubat pun main-main. Seorang munajat, tapi dalam masa yang sama joget-joget, nyanyi-nyanyi. So orang baca Yasin dalam masa yang sama karaoke, cencokeh, cengkodok. Maknanya bila mana kita nak mengundang rahmat Allah, kita kena tinggalkan maksiat. Kalau tidak, yang datang bukan malaikat rahmat, tetapi yang datang malaikat azab. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada seluruh penyumbang yang menaja minuman Tanwir Koko ini kepada madrasah kami. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah SWT. Dan jangan lupa untuk membeli minuman ini dan sama-sama kita sebarkan kebaikannya.